Dia mudah. Allah itu sifatnya muqallibal qulub. Dia yang membalik-balikkan hati manusia. Kalau Allah yang mencegah manusia ini, dia ubahkan hati orang-orang yang nak mencuri itu. Bila seorang sudah kena, tangan sudah dipotong, kalau kaedah syaraknya, wal yashhad adzabahuma taifatu minal mu'minin, jangan sembunyi-sembunyi hukum. Kena buat bagi orang nampak. Sekarang mudah bagi orang nampak. Live talikas. Potong tangan, live talikas. Sebat, live talikas. Rejam, live talikas. Kenapa? Bila orang tengok saja yang itu, hati dia akan gerun. Dan hati dia akan takut. Waktu itulah Allah akan pusingkan hati dia. Dia kata, baik, aku cari kerja lain. Sebab ini yang telah berlaku dan sabit berlaku. Bila Allah mengatakan bahawa nakalan min Allah, aku yang akan cegahkan manusia, dan telah berlaku dah. Di mana-mana pun. Tadi Datuk Ismail kamu sebut soal jenayah di Mekah. Saya baca dalam buku Hukukul Insan Dr. Munzir Khalaf. Dia kata sebenarnya dalam seluruh dunia sejak daripada tahun 1111 dia balik kepada pemerintahan awal kerajaan Saudi. Sampai hari ini dalam seluruh dunia kadar jenayah yang paling kurang sekali seluruh dunia adalah Saudi Arabia. Saya ulang balik, kadar jenayah yang paling kurang, yang paling rendah sekali di seluruh dunia ini ialah Saudi. Jawab, kenapa soalannya, kenapa berlaku demikian? Kerana dia mengamalkan hudud. Negeri lain disebut tadi. Kadang-kadang tu bila berlaku jenayah-jenayah curi, kadang kita pun tak percaya. Kadang-kadang dia curi tabung derma masjid pun dia curi. Langsung tak hormat rumah Allah Ta'ala, curi. Tak apa. Kepala kereta api atas rel kereta api hilang orang curi. Mana siapa hak kereta api nak curi api ke mana? Kereta api pakai rel. Duduk atas rel, ditapah road. Tapah road. Kepala kereta api hilang, orang curi. La ilaha illallah. Kepala kereta api orang curi. Besok lusa stesen kereta api itulah hilang. Balik semula. Kenapa dia kurang? Kenapa? Kerana nakalan min Allah. Allah yang cegah. Sebab tu kita nampak cara bercakap, cara senang kita panjangkan anda pergi yang umrah, pergi haji, tengok bagaimana boleh money changer, duduk tepi jalan dengan tung duit dia, dengan gantung duit dia dan sebagainya. Waktu semayang, dia tinggal pergi semayang, tak ada bayi jaga pun. Bayi jaga dengan senapang patah, broken gun, nak jaga macam mana? Di Malaysia, bank yang ada orang jaga, security jaga, senapang ada, ke semua ada. Senapang yang dia, itu adalah senapang yang senapang patah, peluru 2 biji. Yang mencuri itu M16. Nak lawan macam mana? M16. Okey. Maka jelas pada ketika itu kita nampak bila Mekah, bank dia tidak pernah ada orang jaga. Yang nama ada security. Anda pergi tengoklah. Money changer dia ada bilion duit dia dan tidak pernah ada orang jaga pun.
Duduk tepi jalan begitu, nampak very aman. Kedai mas dia, lama-lama ke semua dah tengok ke semua, seorang pun tidak ada orang jaga. Berbanding kedai mas kita, security jaga, dan dia kena tembak dulu sebelum tukang kedai kena tembak. Maka kesimpulannya jelas, kita kena balik semula kepada hududullah, balik kepada perancangan asal Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kepada manusia ini kebaikannya. Mesti saya nak pergi satu lagi masalah. Bila kita bercakap hudud, saya sebagai seorang rakyat, sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba Allah, tiap-tiap hari saya merasakan begitu kesal dengan penghidupan rakyat Islam Malaysia yang telah tidak lulus. Allah menguji kita umat Islam dengan ujian yang cukup ringan. Dan ujian ini pada penilaian saya nak sebut pada malam ini, banyak yang tidak lulus. Ujiannya apa? Lontaran hukum hudud kepada masyarakat. Ada Allah bagi peluang, usaha Kelantan, usaha Terengganu nak melaksanakan hudud sebagai suatu ujian. Umat Islam terimakah tidak terima undang-undang hudud ini? Kita nak masuk mana? Nak masuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, nak tolong tegakkankah, ataupun wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan kamu bantu orang yang nak membuatkan dosa dan permusuhan. Dia membantu untuk melaksanakan hudud itu termasuk wa ta'awanu. Kalau tak bantu dia, kita bantu kepada permusuhan. Artinya kalau berlakulah umat Islam menentang hukum hudud ini. Saya ulang balik. Kalau berlakulah umat Islam menentang hukum hudud ini, apa jadi? Saya ada homework. Balik baca surah At-Taubah ayat 63 sampai 68. Yang ini khusus panjang ayat ini, 3 ayat. 63, 68, berapa 5 ayat. 4, 5, 6, 7, 8. Ayat ini berbunyi, alam ya'lamu annahu man yuhaddidillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin, sampailah kepada azabun muqim. Saya nak terang makna dia. Allah sebut, tidakkah mereka itu mengetahui, tu alam ya'lamu, tidakkah mereka itu penentang hukum ni mengetahui bahawasanya siapa sahaja yang menentang hukum Allah, menentang hukum Rasulullah, maka baginya neraka Jahannam yang kekal abadi di dalamnya. Yang demikian itu suatu kehinaan yang paling besar. Orang-orang munafik, orang Islam tapi dia munafik, luarnya Islam, dalamnya tidak Islam, mereka amat takut kalau Allah membukarkan rahsia mereka, memberitahu isi hati mereka. Katakan kepada mereka, kamu olok-olokkanlah, permain-mainkanlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memberitahu kepada kita mereka itu munafik.
Dan kalau kamu tanya orang-orang yang memperolok-olokkan hukum Allah Ta'ala ini, menentang hukum ini, mengapa kamu menentang hukum Allah Ta'ala? Mereka akan jawab, kami bukan menentang, kami hanya main-main saja, bukan tentang sungguh. Nakhudu walal'am, ini kami hanya bermain-main sahaja, kami tak serius. Kami tahu hukum wajib, tapi kami cari jalan ni, kami hanya tak serius menentang. Qul, jawab kepada mereka, adakah dengan hukum Allah, ayat-ayat Allah, hukum Rasul, kamu nak mempermain-main, kamu tidak serius? La ta'tadiru, jangan mencari sebarang excuse, jangan cari sebarang alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sebenarnya, kata Allah, kamu telah kufur setelah kamu beriman. Kalaupun kami boleh maafkan satu golongan kerana mereka bertaubat, kami tidak akan maafkan golongan yang tidak bertaubat, kerana mereka itu orang-orang yang penjenayah besar, mujrimin. Orang-orang munafik ini, laki dan perempuan, ini al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba' ya'muruna bil munkar. Orang munafik, kenal dia tidak serius Islam dia. Pasal apa? Laki perempuan, setengah daripada setengah mereka menyuruh kita melakukan perkara mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka akan mencegah kamu daripada melakukan perkara ma'ruf. Apakah anda tidak melihat sekarang ini yang mungkar disuruh buat? Penentang hukum hudud ini begitu ramai kerana mereka disuruh menentang. Termasuk yang disebut tadi, saya nak sokong tu, termasuk bukan ustaz, dia bukan ustaz tu, termasuk orang-orang yang diberi pinjam kepada mereka ilmu agama, pinjam aja. Kalau dia ustaz sungguh, dia takkan menentang. Tentang apa? Allah Ta'ala. Kalau orang yang termasuk ini adalah orang yang wayanhauna 'anil munkar wa ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh orang ramai melakukan yang mungkar, termasuk orang yang menyeru manusia menentang hukum hudud. Mereka tidak tahu, diperintah ikut sama, maka masuk ini. Wayanhauna 'anil ma'ruf, mereka mencegah daripada perkara yang ma'ruf. Ma'ruf apa dia? Menegak Allah Ta'ala. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka memang kikir, tak akan bantu kamu. Nasullaha, mereka semua lupa kepada hukum Allah, lupa kepada Allah. Panasiyahum, Allah lupa kepada mereka. Innal munafiqin humul fasiqun, sungguhnya orang yang munafik, mereka lah orang yang telah merosakkan kamu sekalian. Maka jangan lupa ujung ayat, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kufar nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Allah berjanji dengan kesemua golongan-golongan munafiqin laki-laki, wal munafiqat, golongan munafik perempuan, wal kufar, yang menolak hukum, yang kafir. Janji apa? Naru jahannam, Allah janjikan neraka jahannam, khalidina fiha, kekal abadi mereka dalamnya. Hiya hasbuhum, cukup kepada mereka hukum itu. Bukan cukup, lebih dah. Wala'anahumullah, Allah laknat mereka. Walahum adzabun muqim, bagi mereka azab yang kekal abadi. Oleh itu, kesempatan ini saya ambil nak menyampaikan amanah. Jangan anda jualkan kepentingan dunia yang tidak seberapa.
dengan menolak hukum Allah Ta'ala ini, dia tidak pulang modal. Maka tetapkan pendirian anda sebagai seorang yang mukmin dan muslim. Anda wajib menyokong hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun terpaksa bayar dengan harga yang mahal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.